Okey, tanpa buang masa, saya nak perkenalkan kita punya speaker pada malam ini, Tuan Kaiser Ho. Tuan Kaiser ada kat situ tak? Ya, ada kat sini. Tuan Kaiser Halo, mesti Iza. baik. Hai, hai, hai Tuan Kaiser. Selamat malam. So, macam mana cuaca kat Okay. Penang sana? Kat KL ni hujan lebat juga ni. Penang pagi ada hujan, tapi tak lebat. Oh, tak I harap lebat. lebat sikit. Ah, tak Oh, cukup okey. Sini, lebat. sini Ah, agak lebat lah. Tapi mula daripada petang tadi. So, tak tahulah malam ni mungkin apa, mungkin all night long ke hujan ke tak apa. Macam mana? Okey, so tanpa buang masa saya serahkan kepada Tuan Kaiser Ho untuk apa untuk menerangkan dengan lebih lanjut apa tu traffic light. Saya pun dah tak sabar dengan nak tahu apa traffic light dan macam mana dia boleh bantu kita dalam trading future. Silakan Tuan Kaiser. kita tentang itu hujan lebat kan? Okey, I tengah fikir hujan lebat mungkin akan membawa itu banjir kan? So, okey, biasa kita kita jalan dekat itu jalan raya, itu lampu isyarat ya berfungsi setiap masa. Tapi waktu banjir, memang kita tak pakai itu lampu isyarat lah. Mungkin kita pakai itu kapal-kapal kecil, sampan-sampan kan. Itu waktu banjir kan. So, lampu isyarat, dia bukan setiap masa berfungsi. Setengah masa dia tak berfungsi. Nanti I akan cerita bilakah itu lampu isyarat dia berfungsi dan bilakah dia tak berfungsi. Okey. So, nama saya Kaiser lah. I rasa uh, ramai hari ini dia pernah attend saya punya itu basic course lah. Itu future saya basic course. Okay. Okay, sebelum saya mulakan itu pembentangan hari ini dia hanya untuk tujuan pendidikan. Dia tidak melibatkan sebarangan nasihat mengenai pelaburan. Okay. Sebarangan jual beli anda, risiko kena tanggung anda sendiri. Okay. Jangan push itu kerugian atau apa-apa risiko kepada saya. Ini semua kena tanggung sendiri. Okay. I cuma seorang cikgu atau guru uh, ajar you itu asas-asas teknikal yang itu mungkin boleh tolong anda dalam pasaran saham ke atau itu futures. Tapi terutama futures lah. Okay. Ini pengenalan saya lah. I pun tak nak cerita banyak sebab I rasa itu walaupun 15 tahun dekat mana-mana atau berapa apa yang saya pernah buat, saya punya pencapaian, ini cuma saya cakap saja kan. Yang paling penting anda malam ini apa you orang boleh belajar, boleh pakai dalam itu market. Itu yang penting. Siapa saya ini tak penting, kan? Tapi sebelum I pun kena introduce juga lah, saya seorang yang berlisen. Okey. Okey, isi kandungan hari ini ya. Yang pertama I akan cerita tentang itu konsep asas lampu isyarat. Yang kedua, jenis-jenis lampu isyarat. Yang ketiga, hubungan di antara harga dan garisan. Okey. Yang keempat, senario sehati dalam lampu isyarat. Okey. Biasa sehati ini ya kita pakai dalam percintaan kan. Kita sehati dengan kita punya bini, kita sehati dengan kita punya suami, itu sehati kan. Atau rakan sekerja sehati kan. Tapi lampu isyarat dia macam mana sehati. Betul. Sebab dia waktu dia lampu hijau, dia hijau. Waktu lampu dia kuning, dia kuning. Waktu lampu dia itu merah, dia merah. Kenapa ada sehati? Nanti saya akan ceritalah. Okey, yang kelima, penggunaan lampu isyarat dalam pasaran niaga hadapan. Okey. So, semua ini, semua pun penting. Tapi yang terpenting ialah nombor 5, yang itu penggunaan. Sebab dengan penggunaan, anda boleh pakai sebagai alatan dalam itu futures market. Untuk menolong anda ada chances yang dapat keuntungan dan elakkan kerugian. Okey.
Okey, konsep asas lampu isyarat. I rasa you orang semua pun ada lesen kan? Okey, ini sebenar I tak perlu cerita banyak. Tapi ada satu perkara di antara itu lampu merah, lampu kuning dan lampu hijau. Antara ketiga-tiga lampu ini, ada satu itu lampu yang terpenting. Okey, I nak tanya itu hadirin malam ini dan audience malam ini. Answer saya dekat itu chat room. Antara itu yang merah, kuning dan hijau, yang mana terpenting? Okey, tolong answer. Kalau merah, you bubuk M. Kalau kuning, K. Yang itu hijau, H. Okey, M. 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 H. M. K. Okey. So, okey, cukup. Okey. So, yang I nampak dekat sini yang ramai cakap itu M dan itu H. Okey. Tapi tak ramai cakap itu K. Okey, sebenar ketiga-tiga ini yang paling penting itu K. Kenapa I cerita macam ni? I cakap macam ni. Sebab kita rasa tak dekat Malaysia ini dia I rasa I orang Malaysia lah. Tapi I sudah jadi biasa. Tapi sebenarnya kawan saya dari itu Taiwan ke, dari China ke, dari Indonesia ke, dia orang rasa hairan. Kenapa? Waktu dia tengok kita punya orang, masa dia I bawa kereta kan, I jalan, dan nampak itu lampu isyarat kan. Waktu I nampak itu warna kuning, I masih jalan. Sebab kuning masih dibenarkan jalan. So, I punya kawan dia rasa hairan. You orang Malaysia, ini kuning bukan alert. Kuning bermakna boleh jalan lagi. So, sebenar itu konsep salah kita orang Malaysia. Yang ini kuning, dia suruh kita kena alert. Kena berhati-hati. Sebab kita akan berhenti. Lepas kita nampak kuning, kita akan berhenti. Waktu dia merah, kita kena berhenti. Kita kena slow down kita punya kenderaan. Bukan terus jalan. So, tapi orang Malaysia ini dia biasa dia nampak kuning, dia terus jalan. Okey, kalau you orang tak percaya, besok pagi, you orang waktu you pergi kerja kan, you tengok berapa ramai dia tengok kuning, dia terus jalan. Okey, biasa orang Malaysia macam ni, tapi itu salah. Okey, sebenar kuning ini alert. Bermakna kita kena slow down kita ambil kenderaan dan tunggu untuk berhenti. Okey. So ini kuning yang penting Ingat nanti saya akan cerita banyak tentang itu kuning. Okey. Yang merah, kuning, hijau itu saya tak perlu cerita lah. Sebab hijau bermakna dibenarkan untuk jalan. Dan itu merah kita kena berhenti. Kan? Okey, konsep asas lampu isyarat. Okey. Sebelum dia orang pembedaan itu lampu isyarat biasa dia orang akan buat survey. Okey? Okey, buat survey dia berasas dari apa? Berasaskan dari apa? Okey. Kepadatan. Kepadatan ini bukan kepadatan kita punya populasi, tapi kepadatan itu bilangan kenderaan yang jalan dekat kawasan itu. Dia kepadatan. Okey. Kalau dia banyak kenderaan hari-hari jalan, banyak kenderaan dan dia banyak simpang, okey. Dia punya lampu isyarat nanti saya akan cerita. Okey, yang pertama itu padat. Dia mesti bahagi. Sama ada kawasan itu padat atau sederhana padat ataupun kurang padat. Okey, dia akan bahagi kepada 3 kategori. Okey, apa kegunaan untuk dapat itu kepadatan kenderaan ini? Okey, apa kegunaannya?
Okey. Bermakna kalau dia rasa banyak kenderaan, dia akan lalu lintas dekat sini kan. So dia akan dia punya tempoh masa untuk tunggu kan. Dia akan dipanjangkan. Katakan dia merah kan, dia akan dipanjangkan masanya. Okey? So kalau kawasan ini ya, dia kurang kenderaan kan. So dia punya tempoh masa untuk tunggu itu lampu merah, dia sekelip mata saja. Dia tak lama. So ini dia akan okey. Cepatlah bermakna kalau dia kawasan ini tak ada kenderaan, dia akan cepat. So sederhana pantas dan perlahan. Okey? So dekat kita punya teknikal untuk mewakili itu lampu isyarat, kita pakai itu garisan. Itu moving average. Okey. Kalau you orang pernah attend saya punya moving average punya kelas yang dulu, itu Bursa punya kelas lah. You pun faham apa itu EMA, WTA dan SMA. Okey. Itu I tak akan cerita panjang. Sebab biasa antara moving average semua ini, I rasa EMA ini yang paling berguna. So, dia sesuai untuk kita guna untuk banyak keadaan. So, untuk kepantasan itu moving average, kita pakai itu EMA 3, EMA 7 dan EMA 25. Okey? Ini cepat lah. Bermakna kita nak main short term kan. Main short term, dia kena pantas. Yang pantas ini, yang ketiga-tiga ini. Okey. Sederhana pantas. Okey, sederhana pantas bermakna EMA 5, EMA 10 dan EMA 30. Okey. Yang perlahan sekali EMA 8, EMA 17 dan EMA 34. Okey? So anda boleh catat semua ni. Sekarang I bagi sikit masa dalam 30 saat, you orang snapshot atau tulislah. Biasa snapshot kan, cepat kan? Okey. Okey, you dekat ketiga-tiga ni ya. Okey, kita ambil contoh itu yang pantas sekali. Itu EMA 3, EMA 7, EMA 25. Sebenarnya anda semua ni tak semesti nak ikut saya itu combination. Itu gabungan ini ketiga-tiganya tak semesti ikut saya. You orang mesti faham dia punya formula. Okey. Biasa yang terpendek sekali itu 3 kan. 3 kalau kita kali 2 kali ganda bermakna 6 kan. So biasa kita boleh pakai 7. Okey? Kenapa I tak pakai 6? I pakai 7. Sebab EMA 7 ini dia mewakili stokastik. Stokastik dia punya golden cross bermakna itu EMA. Atas EMA 7 dia akan stokastik 14 33 yang itu parameter stokastik kan. Dia punya golden cross dia akan ikut EMA 7. Harga atas EMA 7 dia akan golden cross. Harga bawah EMA 7 dia akan dead cross. Itu cross yang kematian. Okey. So okey, 7 kita darab 2 dapat 14 kan? Kita darab 3 akan 21. So kenapa I pakai 25? Sebab 25 ni dia lebih kurang sama dengan RSI punya nilai 50. Okey, dia lebih awal berlaku. Daripada itu commonnya RSI. Sebab you pakai 25, you punya signal lebih cepat daripada orang yang pakai RSI. Okey. Itulah sebab I pakai itu 3, 7 dan 25. Okey? Tapi di dunia trading ini paling ramai orang pakai yang tengah-tengah itu. EMA 5, EMA 10 dan EMA 30.
Ini biasa kita boleh nampak mana-mana tempat lah. Okey? So, yang perlahan ini, EMA 8, EMA 17 dan EMA 34. Okey. Ketiga-tiga ini, dia ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Okey. So, kalau you orang tanya saya pakai apa? Okey, I akan bagi tahu you orang terpulang kepada keadaan market dan apa time frame you pakai. Katakan you pakai time frame yang besar, macam itu daily atau 4 hourly, you boleh pakai yang pantas sekali. Tapi you orang pakai yang itu time frame yang kecil, bermakna 5 minit ke, 1 minit ke, 2 minit ke, 3 minit ke, lebih baik you pakai perlahan punya combination. Okey? Tapi, kalau you orang masih baru, semua pun tak tahu, lebih baik pakai itu tengah-tengahnya. Itu sederhananya. Tahu kenapa itu sederhana? Kita selamat. Okey, kalau you orang duduk kampungan, itu kita bawa kita punya kambing jalan-jalan dekat itu kawasan padangan. Okey? Itu kambing yang bijak, dia akan jalan dekat tengah-tengah kawan mereka. Dia bukan jalan dekat depan, bukan jalan dekat belakang. Dia jalan dekat tengah-tengah. Itu selamatlah. Apa-apa pun kita nak selamat, kita pakai sederhana. Betul tak? Kita jangan ekstrim. Okey, selalu sederhana ni akan selamatkan kita. Okey. Kalau semua pun tak tahu, lebih baik kita pakai sederhana pantas. Itu 5, 10 dan 30. Okey. Okey, kita tengok sini ya. Ini pantasnya. Okey, ini pantasnya. Pantas punya contoh. Okey? So, bermakna garisan ini, yang merah ini, dia berapa? Tadi tengok, merah ini 25. Kan? 25. Yang tengah-tengah itu 7. Yang ini 7. Okey? Yang tengah-tengah itu 7. Ini I pakai itu warna jingga lah. Sebab warna kuning kadang-kadang kita tak boleh nampak. Sebenarnya jingga dan itu kuning dia abang-adik. Okey? Ini semua warna you orang boleh bertukar-tukar. Tapi I cuma pakai itu lampu isyaratnya warna untuk mewakili dia punya kepentingan. Okey? So yang hijau ini bermakna yang terpantas, yang tercepat. Okey. Biasa dia dalam trending, kita nampak dari atas dalam trending, you tengok dalam trending itu downtrend. Yang ini downtrend, bermakna turun. Itu trend untuk turun. Waktu trend turun, itu warna merah akan teratas. Dia akan teratas. Okey, yang kedua bermakna itu sederhananya lah. Yang ketiga itu hijau. Okey, ini untuk trend yang turun. Okey, tapi untuk trend yang naik, dia akan terbalik. So senang. Kita tengok satu saja. Yang itu, yang ketiga-tiga ni, you tengok ini saja, yang warna merah itu. Warna merahnya, kalau dia dekat atas sekali, bermakna sekarang downtrend. Dia bawah sekali, bermakna sekarang uptrend. So, ini gabungan ini, dia boleh tolong kita bezakan apa itu uptrend dengan apa itu downtrend. Okey. Okey, ini contoh sederhana pantas. Okey. So, sederhana pantas, dia tengok, dia macam ni.
Okey? Dia macam ni. Katakan dari sini, dia ini uptrend kan? Dia suddenly uptrend, suddenly downtrend. Suddenly uptrend, suddenly downtrend. Suddenly uptrend, dia tiba-tiba downtrend. Dan tiba-tiba ini macam uptrend, macam downtrend, kita tak pasti. Ini uptrend, ini downtrend. Tengok macam ni ya? Bukan. Bukan. Okay? So, yang tadi ini, banyak senang itu kita tengok itu downtrend. Sebab sepanjang ini, semua garisan ini tak melepas itu warna merah kan? So, ini senang. Tapi ini susah. Ini susah. Sebab kalau katakan kita ikut ini kan, dia atas, dia uptrend. Nanti kita masuk, uptrend kita long, dan dia turun pula. Kita kena call out pula. Ini kita naik sekali lagi, kita kena juga. Okey, ini I rasa kena 3 kali. You orang sudah surrender lah. You orang sudah tutup account, dan you cuma you cakap saja, itu Kaiser tipu orang ni. Kan? Itu azamnya benda, tak boleh pakai ni. Okey. Sebenarnya, yang ini senang untuk ditentukan. Bukan dia punya combination, bukan combination, sebab kita kena ikut itu rules, kita kena ikut itu peraturan, itu lower low, lower low, lower low. Okay? Lower high, lower high. Okay? Ini higher high. Waktu ada lower low tapi ada higher high, ini bermakna sideways. Okay? So, setiap masa kita untuk tentukan trend, selain daripada kita pakai itu garisan-garisan macam ini, kita kena pakai itu rules yang penting. Itu peraturan yang penting. Bermakna lower low, lower low, lower low, itu titik yang terendah itu kan semakin rendah kan. Itu downtrend. Itu titik yang tertinggi kan. Tapi dia semakin rendah, itu pun panggil downtrend. Okey, sekarang kita balik semula sini. Ini low, ini sama low, sama tinggi, lebih kurang sama tinggi. Itu kita tak boleh tentu. Tapi masa sini, dia lower low sudah bermula. So, dia lower high sudah bermula. So, kita sudah boleh tentukan ini downtrend. So, downtrend, kita pakai ketiga-tiga garisan ini macam apa pakai? Bermakna kita elakkan untuk buat long. Kita semua buat short saja. Buat short saja. Bermakna, waktu itu warna hijau, dia mencecah itu warna merah, kita short lah. Short, ini bukan semua naik. Bukan, you tengok dengan teliti ya. Dia bukan kedua-dua garisan ini naik. Dia satu naik saja. Dia satu naik saja. Satu naik bermakna itu tak jadi. Itu signal yang palsu. Bermakna kalau you short dekat sini, you tak keluar lagi. Sebab you short sini, biasa you punya kalau spy dekat sini. So you short sini, you masih kekal untuk short. So ini turun lagi. Turun lagi. Masa ini memang dua garisan sudah mencecah merah. You keluarlah. You masuk sini, you keluar sini. Okay? Okay. Faham kan? You masuk sini, you keluar sini. Ini perlahannya. Okay, sorry. You masuk sini, you keluar sini. Dia punya profit tak ada maksimum, tapi you masih boleh dapat profit. Okay. Kemudian, kita tak buat long kan? Sebab I cakap lower high, lower low masih kekal. So, kita masih kekal untuk buat short.
So, masa dia mencecah sekali lagi, sini short. Sini short, sini tak keluar. Sebab dia satu garisan mencecah saja. Dia bukan kedua-dua garisan. So, kita masih kekal untuk short. So, sini kita boleh dapat profit juga. Tapi sini kita baru tutup. So, sini masih untung. Dan kemudian ini, dia short. Sampai sekarang, sampai sini, dia pun tak keluar. Tak perlu keluar. Kan? Ini chart I ambil bulan 9. Jangan ikut ini hanya untuk pendidikan Okey. So 3 kali short, ketiga kali kita ada untung. So kita tak buat long. So kita sudah elakkan itu signal palsu. You tengok signal palsu kita semua boleh elak. So sederhana pantas yang itu garisan power tak? Kalau power dekat itu chat room, you bubuk P. Kalau tak power, you bubuk X. Okay? Power atau tak power? Power. Ya, betul, power. Ingat yang poin yang penting ini dia hanya garisan mencecah itu warna merah kan? Itu tak jadi. Itu panggil signal palsu. Fake signal. Okay? Fake signal. So, you boleh nampak kan? Gabungan garisan ni boleh tolong Anda untuk elakkan itu signal palsu. So dia selamatkan kita. Katakan kita ikut itu peraturan lampu isyarat, dia selalu kan selamatkan kita. Okey? Okey, yang ini perlahan kita tengok perlahan. Perlahan pula lagi power. Kita ingat perlahannya itu orang tua baru perlahan kan. Tapi tak betul. Perlahan yang sini kan, yang kita soalkan. Ini harga mencecah, kita tak keluar. Sebab dia garisan tak cecah. Ini dia hanya satu garisan cecah saja. Kita masih ikut. Katakan ini gold, ini emas. Kita short dekat sini. Kita sini kita masih ambil. Kita masih ada profit. Profit ini banyak. Okey? So perlahan itu kuat tak? Kuat. Okey? So, you orang boleh pilih yang mana-mana sesuai untuk market itu, sesuai untuk volatility market itu, lagi sesuai untuk anda punya time frame. Okay? So, you orang boleh buat kaji sendiri dah. Yang ketiga-tiga ni, yang sesuai untuk time frame apa. Okay? Okay. Hubungan di antara harga dan garisan. Harga dia macam kereta. Okay? Ingat dia harga macam kereta. Okay? Garisan yang ketiga-tiga ni, dia macam itu lampu isyarat. Okay? Kalau harga dengan garisan, semua sekali, dia akan menggambarkan keadaan trafik. Okay? Ini konsep yang penting. Okay. Harga versus garisan. Siapakah yang terpenting? Okay, saya nak tanya siapa yang terpenting? Harga terpenting atau garisan terpenting? Okay, boleh bagi jawapan tak? Kalau harga terpenting, you bubuk H. Garisan itu terpenting, bagi G. Okay. Okay, cukup. Okay, sebenar harga dia lebih cepat. Tapi garisan lebih penting. Kenapa? Sebab harga dia setiap harga
dia hanya mewakili pada masa itu ada berapa orang tengah trade. Dan buyer banyak ke atau itu penjual banyak ke atau pembeli banyak. Dia punya makna macam ini saja. Bermakna sebatang itu candlestick, dia hanya bagi tahu sikit orang untuk trade dekat itu buy itu saja. Tapi garisan tak sama. Garisan ini dia moving average. Bermakna dia pakai, katakan itu garisan 3 kan. Dia pakai 3 batang punya candlestick. Satu batang candlestick dia punya jumlah orang, bilangan orang mesti tak ramai, tidak ramai daripada 3 batang. Katakan itu EMA 25 kan. Bermakna dia ambil 25 batang punya candlestick untuk buat calculation, untuk buat kiraan. Okey? Bermakna dari segi bilangan orang yang itu peserta pelabur lagi di bilangan pelabur punya volume, sebab setengah orang dia main 2 kontrak kan, setengah orang dia main 10 kontrak kan. Dari segi bilangan peserta, dari segi bilangan volume, dari segi bilangan masa. Okey, dia pun lebih daripada satu batang harga. Okey, so itulah garisan yang lebih penting daripada harga. Okey, bermakna apa yang saya nak sampaikan, kita balik semula chart itu. Tengok tak? Tengok sini. Boleh tengok saya make cursor kan? You tengok, hanya satu batang harga dia mencecah. So, satu batang mencecah, dia tak boleh menentang dengan itu EMA 34 ini. Sebab EMA 34 ini, dia ada 34 batang candlestick untuk menyokong dia sebagai penggiraan. Tapi sebatang candle ini, dia tak boleh menentang dengan dia. Kan? Kita seorang mana boleh pukul 25 orang. Betul tak? Nah, itu konsep macam ni. So, ini yang penting. Ini konsep yang penting. So, harga dan garisan yang penting. Okey, bilakan akan tertipu oleh harga? Bilakan. Okey? Dan bilakah akan tertipu oleh garisan? Okey? Okey, kita tengok sini ya. Ini harga tak tipu kita. Yang sini katakan harga sudah mencecahkan. Harga betul-betul naik. Okey? Harga betul-betul naik, tapi yang apa tipu kita itu garisan. Itu garisan. Okey? Yang apa tipu kita itu garisan. Yang sini memang itu garisan tak tipu kita, tapi yang tipu kita apa itu? Itu harga. Dia tengok harga mencecah dan dia balik semula. Tapi ini garisan merah, dia start dari sini, dia sudah menurun. Kan? Menurun, kita tengok harga naik, kita pergi long, habislah. Waktu kita masuk, dia pusing balik. Dan kita kena potong lah di sini. Kan? Tapi sini memang harga naik. Tapi cuma garisan tipu kita. Itu masalah kita. Nanti saya akan bagi tahu itu secret masalah elakkan itu garisan tipu. Harga tipu sekarang kita sudah settle. Itu garisan kalau dia tak tukar, kita masih ikut garisan punya direction, garisan punya arahan, kan? Okey. Sini trend cantik. Yang cantik. Apakah
panggil trend yang cantik. Bermakna ketiga-tiga barisan ini dia tersusun. Dia tersusun. Okay? Dia tersusun dan dia punya candlestick bar dia tak tiba-tiba besar. Dia lebih kurang macam semua standard saja. Semua dia punya size lebih kurang sama saja. Tapi you tengok waktu itu candlestick dia membesar kan. You orang akan berhati-hati. Sebab dia mungkin tak pada tahap yang akhir sekali. Dia akan dia trend akan tukar. Okey? Tapi ini sehati. Ini panggil sehati. So, waktu sehati bermakna waktu ketiga barisan dia tersusun dengan cantik dan kecerunannya sama. Keturunan, you tengok keturunan. Ini melintang sikit kan? Ini semakin menegak. Ini lagi menegak. So, kita boleh rasakan. Kita boleh rasakan. Dia semakin menegak, bermakna dia semakin kuat trendnya. Dan dia tersusun. Dan harga dia jalan di atas ketiga-tiga garisan itu. Okey? Ini bermakna trend yang kuat. Tapi biasa kita orang masa trend kuat dia cepat-cepat keluar. Sebab dia tengok ada sikit untung kan, dia tak boleh tahan. Dia takut itu untung sekelip mata saja sudah hilang. That's why dia orang lepas tengok itu keuntungan dia cepat keluar. Dan selalu untung-untung kecil-kecil ini kan. So dia tak akan jadi kaya. Yang orang yang boleh jadi kaya bermakna dia ikut itu lampu isyarat. Waktu dia ketiga-tiga barisan ini dia tersusun, dia orang ambil sajalah. You tak kisah, ambil saja. You tengok even sini dia turun dengan kuat, tapi dia hanya satu garisan mencecah. Dia sampai sini baru keluar. Bermakna kalau dia masuk sini, dari sini baru keluar. So profit yang banyak. Okey, dia profit yang banyak. Okey. Sekarang kita masuk itu bahagian yang kelima, penggunaan lampu isyarat dalam pasaran niaga hadapan. Sebenarnya tadi saya sudah cerita sikit-sikit kan. So, you orang mungkin sudah ada idea sikit. Sudah idea. Sekarang akan terang dengan lanjut. Okey. Semua benda pun ada SOP. SOP ini dia bermakna satu prosedur lah. Dia satu prosedur untuk mengelakkan yang kita lupa ke atau kita terlepas ke, elakkan semua benda ini. So, kita ikut satu demi satu. Okey, yang pertama, menentukan trend. Okey, tadi saya sudah bagi tahu kan, selain daripada, sebelum kita pakai garisan untuk menentukan trend, kita pakai apa untuk menentukan lower high bermakna trend turun. Higher high bermakna trend naik. Tentukan ini dulu. Baru letakkan garisan ketiga-tiga itu, lampu isyarat itu. So, dari lampu isyarat itu, garisan lampu isyarat itu, merah di atas, sederhana di tengah, jingga di tengah, hijau di bawah, ini bermakna downtrend. Terbalik pula, uptrend. Okey. Yang kedua ini dia paling penting. Tadi saya ada bagi tahu kan, bilakah garisan ini akan menipu kita? Okey. Kita balik semula itu chart kan. Sini. Tengok tak? Nampak tak? Dia sudah ini ketiga-tiga dia sudah dari melintang. Waktu dia sudah bermula melintang, apa kita perlu buat? Katakan itu garisan dari sebelah kiri dia sudah semakin melintang
kita sudah ada rasa. Waktu dia menjadi melintang, kita lebih baik jangan trade. Stay aside. Stay aside. Sebab dia sudah masuk sideways. Unless you orang pakai itu sideways method, baru trade. Tapi hari ini, yang saya ajar garisan ini, dia trending method. Walaupun dia trending method, tapi you pakai gabungan garisan lampu isyarat, you akan boleh dapat tahu itu sideways sudah bermula. Waktu sideways sudah bermula, you tahu itu range dia semakin sikit, semakin sempit. Dan dia garisan ketiga-tiganya akan jadi melintang. So you elakkan diri sajalah. Jangan tengok itu screenan. Tunggu sehingga dia ada trend, you baru masuk. Okay? Sebab sideways dia akan membawa keuntungan kecil saja. Trending dia akan bawa keuntungan yang besar. Okay? So kita nak makan besar lah. Jangan makan itu ikan bilis. Ikan bilis tak akan bagi you kenyang. Tapi itu ikan siakap kan. Sebesar macam ini kan. Dia akan boleh ikan you kan. Ingat melintang, waktu dia menjadi melintang, kita elakkan diri. Walaupun you punya broker call you, Kaiser, kenapa you tak main hari ini? Okey, jangan pedulilah. Jangan terima dia punya WhatsApp atau dia punya call waktu dia melintang. Sebab dia akan jebak kerugian saja. Okey. Yang pertama, elakkan garisan melintang. Yang kedua, kita kena elakkan itu bar pertama. Okey, apa panggil bar pertama? Okey, dengar, ini penting I tak ulang kali kedua, nanti you orang tak ingat, waktu rugi, you nak call Kaiser pun susah kan? Okey. You tengok I ambil satu contoh. Okey, ini. Okey. Okey, you tengok Yang ini. Okey, ini downtrend kan? I ambil contoh yang lebih boleh tunjukkan yang itu bar pertama itu tak okey punya. Okey, you tengok. Okey, katakan ini. Okey, ini bar pertama yang mencecah itu lampu merah kan. So kita jangan masuk. Setiap masa dia, kenapa I cakap dia waktu dia itu bar pertama dia Tuan Kaiser. market dia ya. Rasa terputus tadi. Rasa you terputus boleh. you punya internet connection kot. Okey, sekarang boleh dengar tak? Sekarang. Sekarang okey. Tadi pun you punya kamera macam ter-off. Sekarang okey. Okey, proceed. Sekarang okey. Sekarang okey. Sebab sini hujan juga. Sangat tempat hujan juga. Okey. Mungkin itu satellite lah. Okey. Tengok. Okey. Waktu dia baru pecah saja, bar pertama, kita jangan pergi short. Walaupun kita manusia macam ni. I short awal, I mungkin keuntungan besar. Tapi waktu itu dia panggil uncertainty. Dia masih tak tentu. Dah tak tentu lagi. Uncertainty. So, biasa dia, bar yang pertama dia mencecah, dia akan, market akan test dia. Dia banyak kali, dia sering kali, dia akan bounce back. Dia akan balik semula. Okay?
Lebih baik kita tunggu sehingga itu garisan mencecah. Kedua-dua garisan itu kan, dia mencecah. Walaupun waktu kita short, dia punya harga lebih rendah daripada itu bar pertama. Kalau itu bar pertama selalu bagi you kesalahan, walaupun you untung lebih sikit kan, itu boleh buat apa? You masuk 5 kali, 4 kali bagi you rugi, 1 kali, oh itu bar pertama boleh membawa keuntungan, tak guna. Tapi kita pakai yang itu ada provennya. Bermakna dia sudah bukti. Sudah ada buktinya. Bermakna semua garisan sudah turun. Ramai orang sudah tengok turun. Itu market major force. Dia major punya power sudah menurun. Kita baru ikut. Betul tak? Bermakna itu bar yang pertama dia macam bicycle lah. Tak ada powernya. Langgar orang pun tak boleh mati. Tapi macam itu traktor kan, itu lori yang besar kan. Itu ada power kan. Garisan ketiga-tiga ini waktu dia pusing, dia macam itu traktor lah. Dia power boleh langgar orang pun mati. Itu kita ikut. Jangan ikut bicycle. Ikut itu traktor. Okey, bar pertama, elakkan. Okey, yang ketiga garisan bergulung. Okey, bermakna itu hijau, jingga dan itu merah, dia gulung-gulung sekali. Dia gulung-gulung sekali. Gulung-gulung sekali, apa maksud dia? Maksud dia itu tak ramai orang trading. Okey, ini akan berlaku bila waktu itu katakan waktu itu World Cup kan, tak ramai orang main futures. Kata masa itu UP itu FKLI punya chart you tengok, dia punya ketiga-tiga garisan itu semua bergulung. Bermakna dia peserta tak ramai. Okey? So dia punya bar semua macam ini berputus-putus. So garisan akan jadi gulung-gulung. Okey, ini kena elakkan. Okey? Dan bila biasa itu Disember yang last itu minggu yang terakhir kan. Itu Disember minggu yang terakhir kan. Waktu dekat itu Christmas kan. You sebelum itu holiday, sebelum cuti kan. You tengok sehari sebelum cuti kan. Semua garisan dia bergulung-gulung. Itu jangan trade. Okay? So, saya punya lampu isyarat malam ini, dia penting sekali. Dia elakkan itu signal yang palsu. Elakkan itu market tipu kita. Lagipun, kita elakkan itu market yang tak ada orang trade. Okey? Ini penting. Jangan tengok itu ini 3 EMA saja, apa pentingnya? Jangan tengok macam ni. Tengok yang makna dekat belakang dia. Itu penting. Yang apa tak boleh buat itu lagi penting dan apa boleh buat. Apa boleh buat semua orang tahu. Apa tak boleh buat semua orang tak ramai orang tak tahu, kan? Tapi di kehidupan kita, apa yang tidak boleh buat kita semua orang tahu. Apa yang perlu buat kita ramai orang tak tahu kan? Sebab polis akan bagi tahu yang apa kita tahu. Tapi dekat trading biasa orang tahu apa yang perlu buat, apa yang tak boleh buat dia orang tak tahu. Okey. Yang ketiga, yang satu menentukan trend, yang kedua you elakkan yang apa market yang tak boleh masuk. Yang ketiga, waktu harga dan garisan sehala. Okey? Sehala bermakna saya tadi sudah tunjukkan. Nah, ini sehala. Tengok tak? Ini harga, garisan, semua sehala. Okey? Waktu itu kita masuk, itu terjamin. Keuntungan terjamin. Kerugian biasa senang dielakkan.
You tengok yang sini ya. Waktu sini, walaupun dia uptrend, tapi dia sudah masuk dalam area tak sehala. Tengok tak? Dia harga sekali naik, sekali turun, dan itu harga itu garisan dia semakin menggulung, semakin sempit di antara satu sama lain. Waktu sini kita jangan trade. Tak masuk, dia tak ada signal untuk suruh you keluar, you jangan keluar. Cuma jangan orang baru jangan masuk saja. Orang lama masih kekalkan dia punya trade. Okey. Saya punya suara okey tak, Izzat? Okey tak? Saya punya suara? Okey, okey, Pak, okey. Suara takut okey. nanti I punya suara hilang kan? Suara Itu okey. poin yang penting, suara hilang. Ayo, I sorry sama kita punya hadirin. Kan? Okey, okey. Suara okey. Video pun okey. Okey kan? Buka pun okey kan? Okey. Okey, baik, baik. Okey, yang keempat jangka pendek itu jangka pendek kita keluar dengan bar. Itu waktu keluar, waktu exit I bukan cakap waktu masuk Waktu exit kita boleh pakai itu bar yang pertama. Okey, jangka pendek. Kenapa jangka pendek kita kena keluar dengan bar yang pertama? Sebab jangka pendek dia punya keuntungan tak banyak. Kalau you ikut garisan keluar, you punya keuntungan akan dikurangkan. Katakan you keluar dengan bar pertama, you akan selamatkan you punya keuntungan. Keuntungan lumayan. Untuk jangka panjang, kalau kita trade long term, kita boleh keluar dengan garisan. Sebab kita keluar dengan garisan, kita boleh pastikan seluruh trend kita atas tangan kita. Kalau you main long term, tapi you keluar dengan itu bar pertama, bermakna sudah sikit saja untung you keluar. Lepas keluar, you tak berani masuk semula. Itu masalah trader yang berpengalaman. Okay? Dia boleh itu trader yang berpengalaman, dia boleh tangkap itu trend. Tapi cuma bar yang pertama tukar, dia menakutkan diri sendiri. Dia nak cepat-cepat keluar. That's why dia tak boleh dapat itu keuntungan yang besar. So that's why kalau orang yang trade long term, you mesti keluar you punya position dengan garisan, bukan bar yang pertama. Okay, I tunjuk dekat itu chart yang mana itu garisan yang pertama, garisan, okay. Katakan, ini, waktu kita keluar, tak semesti tunggu kedua-dua garisan, itu short term yang garisan, dia turn bawah. Itu bar yang pertama, turn bawah, you orang boleh keluar. Sini, itu bar yang pertama sudah boleh keluar. Kalau you tunggu sehingga kedua-dua itu garisan mencecah, you baru keluar, you keluar dekat sini. So kalau you masuk dekat sini kalau you masuk dekat sini, you kedua dekat sini, tak perlu trade lah, betul tak? Bermakna you punya mak bagi you RM10 kan, you letak atas itu meja kan. Dan you pergi toilet, lepas balik semula you punya table, itu RM10 hilang lah, macam inilah. You dapat RM10, RM10 hilang. Itu tak bermakna. So that's why trade short term, kalau kita masuk sini kan, bar pertama, you kena keluar. At least you ada profit lagi. Jangan tunggu sehingga garisan dia mencecah, you baru keluar. Okay? Ini perbezaan long term dengan short term. Okay. Ini sistem trading lampu isyarat. Okay. Tengok ini
waktu kita punya harga sentuh itu lampu kuning, kita beri perhatian saja. Dia tak panggil you masuk. Ramai student saya, dia tengok, wah, sentuh, dia sudah happy, dia sudah excited. Dia nak cepat-cepat masuk. Dia ingat dia boleh lebih cepat daripada orang lain kan. Dia tengok, kita bagi tahu beri perhatian, dia terus masuk. Dan waktu kita panggil dia masuk, dia silakan lolos. Okey. Okey. Masa sampai itu lampu merah, kita berhenti. Okey, yang pertama kita beri perhatian. Itu tengok bar ini ya, dia sudah mencecah. Itu bar pertama mencecah itu warna lampu merah kan. Kita berhenti. Merah kita mesti berhenti. Harga sampai sana berhenti. Yang bila kita masuk, ini jalanlah. Bagaimana kita boleh masuklah. Sama ada you boleh masuk sebab you tengok yang ini bar kan. Ini boleh masuk sebab ini bar pertama, ini bar kedua you boleh masuk. Tapi lebih baik you tunggu sehingga sini. Sini baru masuk. Ini boleh masuk. Ini jalan you tengok lepas bar pertama kan, bar kedua boleh masuk. Ataupun you tunggu sehingga kedua-dua garisan, sebenarnya ini lukis silap sikit lah. Sebenarnya kena tunggu sehingga kedua-dua garisan yang hijau dan kuning itu kan, dia sudah mencecahkan. Dekat tempat ini, kita baru masuk, baru selamat. Okay? So sini, you orang kena tukar sikit lah. Sebenarnya dekat sini, dekat bawah ni. You tengok kedua-dua mencecah sini, dekat sini. Tapi ini you boleh masuk. Kenapa saya cakap itu bar kedua boleh masuk? Waktu sebelum ini, bermakna sebelum trade ini, sebelum ini you sudah ada untung. Kalau katakan you sudah ada 2 kali atau 3 kali untung kan, okay, you boleh ambil you punya risiko tinggi sikit. Bar yang kedua, pertama jangan masuk. Pertama berhenti. Kedua you boleh masuk. You masuk dengan syarat sebelum itu you punya trade you ada untung. You boleh pakai untung ini untuk cuba risiko ini. Tapi biasa kita boleh tahan lah sebab kalau katakan dia dekat sini kan, you close saja. Dia turun semula sini kan, you close saja. So you selebih-lebih you rugi satu bar punya kerugian saja. Okay? Dan kalau you nak selamat, kedua-dua garisan mencecah, you baru masuk sini. Ini baru selamat. Okay? Bermakna kita dekat itu lampu isyarat kan, kita pakai motor kan. Ramai motor, dia akan beratau dekat itu garisan merah itu kan. Dia akan garisan kan. Biasa, ada setengah orang dia tak boleh tunggu. Motor dia jalan dulu. Tapi kalau katakan ada lori ya, dia tiba-tiba melanggar, orang yang lari dulu dia mesti mati lah, kena buang lah itu. So kita jalan lambat sikit apa, asalkan selamat. Okey, nah ini bergulung-gulung. Nah tadi saya sudah bagi tahu kan, you tengok. Waktu kenapa dia boleh bergulung-gulung? Sebab waktu itu garisan hijau dia semakin sempit dengan itu garisan kuning. Waktu dia semakin sempit, kedua-dua dia punya jarak semakin sempit, dia akan bergulung-gulung. Waktu bergulung-gulung, bermakna dia sudah tak tersusun. Waktu tak tersusun, bermakna dia punya trend sudah rosak. Waktu dia trend rosak, bermakna dia sudah bermula sideways. Okey, jangan trade waktu sideways. Okey, lepas menggulung, garisan akan melintang. Sebenarnya bergulung-gulung ini dan melintang ini, dia akan berlaku serentak ataupun bergulung-gulung berlaku dulu, kita baru boleh nampak melintang. Okey? So, you tengok yang sini kan.
dia punya jarak kan. Dia punya jarak selarasnya. Dia ada jarak setengah jarak antara satu sama lain. Dia tak sempitnya. Waktu dia semakin sempit, dia akan menggulung. Waktu menggulung, dia akan melintang. Dia punya corak melintang. Itu kita kena berhati-hati. Okey. Selain daripada, you orang boleh pakai apa combination yang you orang suka atau yang pakai saya cadangkan gabungan itu. You suka hati Anda. Tapi kalau you orang semua pun tak nak fikir, you boleh pakai yang sedia adanya. Indicator. Itu panggil gapi. Okey, itu panggil gapi. Gapi dia senang. Dia macam ni. Ini biru punya atas bermakna long lah. Biru punya bawah bermakna short lah. Dan dia tak semua melepas, you jangan keluar. You masih kekal. So dia sama saja. Tapi ada orang tanya, saya punya platform memang tak ada gapi. Macam mana buat lah? Itu. Boleh tak? Masih boleh lah. Sebab Kaiser ini dia pengkaji, you tahu tak? I pengkaji, I cari benda-benda alatan yang boleh replace, boleh ganti orang yang sedia ada. Itu yang penting belajar sama saya. Sebab kalau you tak ada duit pakai itu platform yang itu canggih-canggih itu kan, tak apa. You cari Kaiser, Kaiser boleh ajar you pakai apa untuk menggantikannya. Mari kita tengok sini. Tengok dia pakai EMA 3, EMA 15, EMA 30, EMA 60. So ini akan mewakili, dia akan menggantikan gapi. Dua garisan ini 3 dengan 15 ini dia mencecah dua barisan ini, dia sama seperti yang ini. Tengok, sama tak? Sama tak? Ini saya punya penciptaan I claim saya punya itu patent right dekat sini. Gapi memang bukan saya menciptakan. Tapi cari benda untuk menggantikan gapi, sebab gapi itu dia banyak, I nak cakap buruk orang kan. Dia sayang dia punya patent right. Dia sayang yang apa dia punya ciptaan. Dia tak kemukakan formulanya. Tapi dia bagi saya terkaji. I tahu dia punya formula. Dia formula bermakna itu EMA 3, EMA 15, you pakai combination ni, you akan dapat sama seperti itu gapi. Okay? Tapi itu gapi dia sudah orang tua lah, dia Mak Saleh kan. Ingat gapi bukan saya menciptakan. Tapi benda yang boleh ganti dia, itu saya ciptanya. Okey, tulis saja itu 3, 15, 30, 60. Itu boleh mengganti itu gapi. Okey. Okey. Itu gapi 4 garisan you orang mesti tanya kan. Kaiser, malam ini I main belajar. You cakap itu lampu isyarat yang tiga garisan. Kenapa sekarang 4 garisan? Apa you ajar ini, Kaiser? Itu Hausiao punya Kaiser kan? Bukan. You tengok sebenar yang EMA 3 ini itu tak penting. Sebenarnya EMA 3 ini tak penting. Kenapa saya cakap ini? EMA 3 ini dia setiap masa dia akan melekat dengan harga. So bermakna dia sama seperti harga lah. Apa sahaja kita pakai dia lagi? Tak perlulah. Sebenarnya itu tak penting. EMA 3 itu tak penting. Sebab dia punya corak, dia punya halak, dia punya direction, semua seperti harga saja. Ada dia pun okey, tak ada dia pun okey. Okey? So you tengok. You tengok dekat sini kan. I pakai EMA 15, 30, 60 saja. Yang ini, apa ini? Ini harga lah. Harga, I tak mau tengok dalam bentuk candlestick.
I boleh tengok dalam bentuk garisan. So, I tukar dekat sini saja. So, itu candlestick dia boleh tukar sebagai garisan. Waktu you tukar sebagai garisan, dia lebih kurang sama dengan EMA 3. So, I pun ada 3 garisan saja. I tak ada 4 garisan. Tapi ada 4 garisan kan. Sebenarnya EMA 3 itu tak penting. Dia orang cuma nak tunjuk-tunjuk saja. Dia pakai 4 garisan, dia ingat itu hebat kan. Tapi itu tak hebat. Kan? Sebenarnya 3 sudah cukup. Kan? Ini yang saya proof bagi you orang faham. Selain daripada itu gapi ya, ada satu garisan buaya. Itu alligator, garisan buaya. Garisan buaya ini dia pun pakai 3 garisan. Tapi pembentukannya dan formulanya dia sudah ada perubahan. Yang ini dia sudah ada evolusi. Tapi malam ini tak cukup masa untuk cerita panjang. Ini lain kali, bursa dia invite saya akan cerita dia punya formula lagi. Tapi dia punya kegunaan, dia lebih kurang sama dengan lampu isyarat lah. Cuma dia punya formula dia tukar sikit. Dia nampak elok, tapi sebenarnya dia pun sosok sajalah. Saya akan terang masa depan. Tapi you orang pun boleh dapat itu alligator mana-mana software lah. Saya rasa sekarang banyak software ada. Okay? Itu alligator dia ada kegunaan yang lain. Tapi dia tidak kaitan dengan malam ini punya tajuk. Tapi you orang boleh tengok jugalah ini. Okay. Kekuatan trend ini panggil kekuatan trend. Tengok tak? Tersusun. Merah, kuning, hijau, dan harga. Tersusun. Dan dia punya jarak antara satu sama lain lebih kurang selaras. Okey? Sini, okey, uptrend kuat. Sini downtrend kuat. Ini sideways. Tengok, dia bergulung-gulung. Lagipun dia punya harga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. So ini sideways kita elakkan. Okey, kekuatan trend dia terpulang kepada kecerunan garisan. Semakin turun, semakin kuat trend itu. Dan dia bergantung kepada kepantasan pergerakan harga juga. Katakan harga jalan semakin cepat, bermakna dalam singkat masa, itu harga dia point mungkin dari 10 poin sampai 100 poin ya, itu panggil kepantasan harga. Yang ketiga, kita kena tengok corak pergerakan harga. Okey. So ketiga-tiga ini boleh tolong kita untuk membaca sama ada trend ini kuat atau tidak kuat. Okey. Ini nota tambahan lah. Sebenarnya I sayang saya punya student. I kena ajar banyak benda yang ada dekat otak saya. Sebab I takut suatu hari nanti saya mati ya. Itu ilmu dekat sini tak berbaloi. Itu ilmu kita kongsi sama orang lain itu berbaloi. Kan? So, tengok. Itu harga kan. Dia corak kan. Itu kecerunan. Tengok. Kecerunan dia semakin menegak kan. Dia semakin kuat trendnya. Itu corak harga macam ini ya. Dia akan menyebabkan itu garisan yang ketiga-tiga ini. Dia akan naik juga. So, ini panggil itu corak yang kuat. Ini macam tangga kan. Lepas naik, dia menintang. Dan naik. Ini sederhana. Ini sederhana. Waktu menaik itu tangga kan, itu sederhana kuat. Yang paling teruk macam ini. Sekali naik, sekali turun. Sekali naik, sekali turun. Sekali naik, sekali turun. Itu panggil sideways. Itu kita kena elakkan. Kan? So, ini akan menjadikan garisan ketiga-tiga ini menggulung dan menjadi melintang. Ini dia akan jadi itu garisan yang kuning dan hijau itu kadang-kadang dia melekat, kadang-kadang dia membesarkan. Tapi dia masih kekal atas
itu atas itu warna merah. Ini consider okay. Yang ini tak perlu cakap lah. Ketiga-tiga garisan ni ya, memang cantik dia punya corak. Okay? Dia punya jarak antara satu sama lain kan. Memang jelas itu. Okay? Itu yang kita paling suka. Ini kita boleh terima. Ini kita dielakkan. Okay? Okay, sekian. Terima kasih.